Dan ini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi adkhilni mudkhala wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira. Allahumma fa'alina ya arhamar rahimin. Allahumma alhimna ma rasyida umurina wa a'inna min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan idenya kita sama berada dalam kuliah Ma'arif Kalam Nabi. Ulang balik tentang kafiyatul amal az-zahirah min as-salat. Cara melaksanakan ibadat khususnya amal solat yang secara zahir. Dalam ibadat solat, ibadat sembahyang yang kita lakukan, sebagiannya ada dua. Satu, amalan yang perbuatan yang di luar ni, yang kita tengok nampak, itu yang dipanggil zahir. Dan satu lagi adalah hati kita, perasaan kita, hati kita nampak. Itu dinamakan batin. Jadi sembahyang dalam sembahyang yang sempurna, mestilah sempurna dua-dua perkara yang pertama ada zahir atau batin. Rukun sembahyang yang zahir itu dilaksanakan secara sempurna dan yang batin juga sempurna, turut sembahyang. Senang kata perasaan kita, hati kita, anggota zahir kita buat, hati kita, perasaan kita turut buat sama, turut sembahyang sama. Anggota zahir sembahyang, anggota batin pun sembahyang. Maka sembahyang itulah yang sempurna, dan sembahyang itulah sembahyang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia cuma nak di sini yang pertama kali dia nak jelaskan tentang sembahyang zahir ini supaya kita dapat laksanakan yang zahir ini dengan cukup sempurna bagaimana yang diperlukan. Dalam hadis Nabi kata, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Dalam kamu sembahyang macam mana kamu melihat aku sembahyang. Jadi mana Nabi sembahyang, para sahabat tengok macam mana Nabi rukuk, macam mana Nabi sujud, macam mana Nabi i'tidal, macam mana Nabi baca. Semuanya jika para sahabat tengok, dan para sahabat riwayatkan sembahyang sampai kepada kita adalah cara Nabi sembahyang. Jadi mana Nabi sembahyang pun bila kita baca untuk bagaimana yang Nabi baca, rukuk macam mana Nabi rukuk. Ini yang dibilangkan di sini untuk kita semak baik apa yang kita lakukan. Okey, tengok dia jemaah zahir dulu, perbuatan zahir dulu sembahyang kita ni. Yang pertama kita tengok pada segi rukun. Kita di sini kalau rukun sembahyang itu 13. Pertama menjadi betul. Apabila engkau selesai bersuci daripada hadap besar dan hadap kecil, dan suci pula daripada najis pada badan dan pakaian dan pada tempat sembahyang, dan selesai pula daripada menutup aurat antara pusat dan lutut pada hak lelaki, pada orang lelaki, dan hak perempuan yang sahaya, perempuan dan hamba. Maka adapun aurat perempuan yang merdeka, maka iaitu
sekalian tubuhnya, melainkan muka dan dua tapak tangan dan dua belakang tangan, hingga pergelangan tangan. Yang mula-mula sekali cuma ini sebagai permulaan persediaan. Yang pertama sekali disebut di sini berdiri berdiri. Setelah kita selesai semua urusan bersih, sama ada daripada besar, ada kecil, ataupun daripada pakaian kita, dari pakaian kita, badan kita bersih, tempat juga bersih. Jadi mana kalau disebut di sini artinya sebelum kita sembahyang itu mana penumpuan kita kepada benar-benar kebersihan lah. Jadi sebab sembahyang itu dia punya ibadat utama. Maka sebelum kita tunaikan itu, maka kebersihan menjadi menjadi utama kita untuk dia tunai sembahyang. Bila nak sembahyang mula bersih. Jadi dia tak boleh buat, mungkin tak boleh buat main-main begitulah. Tengok bersih badan, bersih tempat, bersih pakaian ataupun daripada hadas. Dan begitu juga kesempurnaan pada menutup aurat. Kalau bagi orang lelaki, urat dalam sembahyangnya antara pusat dan lutut. Begitu juga bagi hamba perempuan. Sekarang ni hamba tak ada, tapi kalau hamba perempuan ni, dia urat dalam sembahyangnya antara pusat lutut lah. Dia sama dengan orang lelaki. Tapi bagi perempuan yang mereka seluruh tubuh badannya jadi aurat kecuali muka, dua tapak tangan dan dua belakang tangan. Sebab tu kalau perempuan ni kan, dia pakai tudung bermula elok, kemudian dia punya tangan dia pakai baju lipat erat elok tangan dia. Kaki ni dia pakai kain berlaku ataupun dia pakai sepin mana dia tak dia boleh sembahyang bila masuk waktu atau bila ada wudhu dan sebagainya, dia boleh turun sembahyang macam tu, tak payah pakai kelebuk. Jadi mana tangan tapak tangan dengan belakang ni tak aurat, tak tutup tak apa. Baju kalau kita pakai baju buka pada sini, ketat di sini, kena kain tudung apa semua cukup, buka apa semua tutup. Jadi dia boleh turun. Kalau dia tak pakai lekuk pun tak apa. Tak semua diperlekat tutup aurat. Bagi orang lelaki sama dia. Bagi orang lelaki mana dia antara pusat dan itu aurat dalam sembahyang. Tapi takkanlah nak pakai macam tu. Orang kata sangat tak elok lah. Jadi orang kata kurang adab. Walaupun boleh, tapi kurang adab. Kita nak padam dengan Allah ni takkan nak pakai kain pusat kat lututnya. Jadi untuk adab, kesempurnaan adabnya, pakailah pakaian yang paling baik, pakaian yang paling bersih untuk orang. Ini mana kalau orang-orang yang mengambil berat bersungguh dalam menegak sembahyang, pakaian dia nak menghadap Allah itu merupakan pakaian yang paling elok, pakaian yang paling cantik. Apa saja yang nak menghadap tu maha raja. Jadi sudah pasti maknanya dia pakai pakaian yang hebat. Itu makna persediaan untuk kita sembahyang. Habis semua ada butuh aurat, bersih lepas semua apa semuanya, makna baru kita katakan dia berdiri berdiri. Maka hadap olehmu akan kiblat, padahal berdiri betul dan tunduk kepalamu serta kau simpankan dirimu itu pada pusat hidup. Kita berdiri semua, dah selesai semua, dah berdiri baca waktu itu. Tak kaki
kan? Pastikan hadapan kita menghadap kiblat depan, tunduk kepala tunduk, tengok tempat sujud. Kemudian renggangkan kedua kakimu sekira-kira sedekat kaki kita itu tinggal di ronggang. Okay? Jadi maknanya kalau kita katakan itu kita penunaian sembahyang dalam perkara yang paling tenang. Persiapan kita untuk kita nak jadi sembahyang itu yang paling tenang. Kalau kita buat macam ni, maknanya kita boleh sembahyang cara tenang. Dia tak apa main-main tu, kalau dia tak main-main tu tak ada nak berjalan tepat sampai elok, kadang-kadang dah takbir lah. Kan? Kadang-kadang apa dah berjalan betul ni, kepala tak tunduk apa lagi, kita takbir lah. Tapi yang peraturan dia tu macam bila berjalan betul, tunduk kepala, mata tengok pas dulu, kaki kita tu renggang, nyegat. Habis tu buat apa? Lepas pada tu baca surah Qul A'udzu Birabbin Nas. Baca dulu. Kan? Baca Qul A'udzu Birabbin Nas hingga akhir. Mudah-mudahan kita terpelihara daripada was-was syaitan. Syaitan kita boleh dengar orang baca ni. Kan? Baca Qul A'udzu Birabbin Nas tu kalau saya kata panahan bom bagi syaitan. Nak bom dia dulu. Nak baca. Habis baca tu, barulah kita katakan hati kita, penumpuan kita sepenuh kepada Allah. Baru ingatan kita, penumpuan kita, pengharapan kita sepenuh kepada Allah. Was-was apa tak ada dia dah. Urusan keduniaan pun dah selesai dah. Tak ada ingat dalam niatan. Semuanya ni apa nama kita hadapkan penumpuan kita sepenuh kepada Allah. Seolah-olah kita berharapan dengan Allah. Ya. Lepas dari itu barulah kita takbir. Dan kau tilik dengan mata hatimu seolah-olah adalah engkau di hadapan Allah. Bila kepala ada tunduk, baca Qul A'udzu Birabbin Nas, kan? Hati kita sudah kosong lah, tak ingatlah kepada keduniaan ini. Sebab tumpuan kita sepenuh kepada Allah. Kita rasa macam Allah tu berada di depan, untuk tengok apa yang kita buat. Kerana Allah Ta'ala tidak menerima akan sembahyang hamba-Nya melainkan dengan hadir hati kepadanya. Melainkan bila kita sembahyang, hati kita kena ingat kepada Allah. Dalam Quran Allah kata inna solata li dzikri, sembahyanglah kamu kerana mengingati aku. Sebab tu Allah terima sembahyang. Bila kita sembahyang, anggota kita buat, hati kita ingat kepada Allah. Ingat kepada hati hadir kepada Allah, serta merendahkan diri, menghinakan diri. Dengan rasa penuh rendah diri dan kita merasa hina diri kita ni di hadapan Allah, maka apabila hadir hati serta Allah Ta'ala, maka ucap olehmu akan amat dah lagi, tak takbir lagi. Bila sampai daripada situ, sampai di situ, dah penumpuan kita dah sepenuh dah untuk sembahyang, barulah tamat. Ya, tamat. Dan jika kau harap akan orang yang hadir yang tak mengikut akan kau bersembahyang, maka dalam terbang. Jadi mana sebelum daripada semua tu, kalau kita sembahyang, kalau di surau ni mungkin kita main seorang-seorang, mungkin kita harapan kita tu ada orang akan hadir lagi, maka boleh kita buat. Kalau tidak, terus kita tamat. Kalau kita rasa ada orang boleh main, kita buat azan. Nalar dijahalkan, nalar dikuatkan. Jahal itu mana kita azan itu yang kuat, sekira-kira didengar oleh orang yang tak mengikut berjamaah. Azan itu berat, mudah-mudahan ada orang datang untuk berjamaah. Inilah kata Imam Al-Ghazali.
tertib dalam kita persediaan untuk kita sembahyang. Kan? Maknanya azan tu dulu lah. Tapi habis tu sekali kita beri dulu apa semua dan siap hati kita dah penuh beri pengukuhan kepada tumpuan kita kepada Allah SWT, barulah kita qamat, kemudian barulah kita takbir. Kita sembahyang dalam keadaan yang tenang. Demikian lagi sunat bagi orang sembahyang sendiri jika ia mendengar bang orang lain sekalipun, tetapi memadai bang itu sekali-kali didengar oleh telinga sendiri. Kalau kita sembahyang seorang pun disunatkan azan. Disunatkan azan yang kita azan sembahyang seorang diri ini kita seorang dengar, tak ada lagi yang kita sembahyang. Inilah perkataan setengah para fuqaha, setengah ahli fiqh mengatakan kalau kita nak sembahyang seorang diri pun sunat diazankan. Apatah lagi kalau kita berada dalam hutan ke dalam laut ke, orang tak ada, kita nak sembahyang, maka sangat-sangat disunatkan untuk kita azan. Sebab bila kita azan, kalau kita duduk laut, kita azan, semua ikan apa yang duduk dalam laut akan menjadi saksi. Kalau kita duduk lautan, kita azan, maka semua yang dengar azan itu akan menjadi saksi. Itu disunatkan azan. Macam di luar pun, mana-mana pun, maknanya bila kita azan ni, mana siapa juga dengar, apa juga benar yang dengar, dia akan menjadi saksi. Sebab itu disunatkan azan. Itu dia punya maka ucap ilmu akan qamat. Kemudian yang kedua niat, iaitu engkau sebut dengan lidahmu. Jadi mana kita takbir, lepas azan tu kita takbir. Takbir ni Allahu Akbar. Itu takbir. Yang angkat tangan tu sunat. Kita angkat tangan dan takbir tu Allahu Akbar tu satu wajib rukun. Angkat tangan ni sunat. Kalau kita takbir sampai Allahu Akbar, tangan kita berlumur begitu tak apa. Jadi dalam bahagian angkat tangan pun kita bagaimana kita tahu mana angkat tangan dia, mana hak yang ibu jari ni sama dengan telinga bawah ni, ujung atas ni sama dengan telinga atas ni. Tak kira kalau jari panjang tu sama, tiga sama lah. Tapi hak yang bawah ni lebih kurang sama dengan telinga bawah ni, ibu jari dia. Kemudian tu tapak tangan kembang menghadap kiblat. Dia jadi macam tu, itu angkat tangan, kan? Itu angkat tangan. Kemudian niat, barulah kita takbir itu dan niat bersama dengan takbir Allahu Akbar itu serta dengan niat ingatan dalam hati atau lintasan hati. Sebelum kita niat ni boleh kita sebut dengan mulut, dengan lidah. Kalau kita sembahyang zuhur, salli fardhu zuhri. Tapi aku bukan tak kira lagi. Sebut dengan mulut tu tak kira niat. Kan? Sebab tu setengah timbul perselisihan. Kan? Setengah kata kata usolli, setengah kata bid'ah. Kan? Mana Nabi tak buat macam tu. Nabi terus yang angkat usolli dalam kita usolli dalam hati dia lah. Kita nak usolli lah hati, boleh nak bahasa Arab, boleh. Yang usolli fardhu zuhri ni kita bahasa Arab. Angkat Allahu Akbar dalam Allahu Akbar tu usolli fardhu zuhri.
Kan? Kalau tak boleh kita terjemah dalam bahasa Melayu. Aku semayang. Itu yang terjemahan dalam hati itu yang katanya. Yang di mulut ni cuma lafaz. Kan? Walau bagaimanapun ada ulama-ulama mengatakan yang kita sebut di mulut tu, yang disebut di mulut tu sebagai untuk nak menguatkan, untuk nak meyakinkan niat yang dalam hati. Maka oleh itu dikatakan boleh kita sebut di mulut, pasal dia tak kira lagi. Kan di mulut tu tak kira lagi. Yang dalam hati itu orang kira. Orang kiranya. Jadi sebab tu mana kita kata walaupun bagaimanapun walaupun ada kita katakan perselisihan, ada yang sangat yang keras sangat, dia kata bid'ah, kalau bid'ah ni kalau yang kalau bid'ah tu berat kan, tapi ada ulama juga dalam kita kata dalam dia punya ijtihad ulama, dia mengatakan tak apa, boleh untuk nak menguatkan niat kita sebagai persediaan nak kuatkan niat kita, maka boleh kita sebut di mulut dulu. Ya, apabila kalau kita campurkan di sini macam Imam Ghazali pun bukan alang-alang punya ilmu dia dipanggil Hujatul Islam. Dia pun maknanya dia ada mengakui tentang kita kena sebut di mulut dulu. Kalau kita berpegang pada boleh sebut di mulut dulu untuk nak menguatkan keyakinan dalam kita dan niat. Kalau Allah usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin bila ta'ala. Apabila kita Allahu Akbar, amat satu kita masuk aku semayang fardhu zuhur. Saja aku semayang fardhu zuhur. Kan? Dalam niat ni hal yang dibincangkan ni, niat pun ada perselisihan pendapat ulama. Kan? Masing-masing boleh. Kalau dia nak pegang kepada macam Hanafi dia kira niat bila kita main surau ni, kita tujuan selamat kita tu memang dah ada. Kita main surau apa? Main betul nak semayang apa? Main maghrib. Dia tak payah duduk soli, tak payah duduk Allahu Akbar. Kan? Bila dia tuju nak main surau ni untuk semayang maghrib, itu dia sudah kira niat. Gambarnya Allahu Akbar. Itu Hanafi. Ya. Dan pakai dia punya dia nak ikut dia punya pendapat Hanafi, berikut. Semayang desah. Ustaz ambilan dia itu daripada Quran ataupun hadis. Yang kita bincang ini adalah mengikut ijtihad dia punya Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia mohon niat itu mestilah disertai dalam takbir. Ambilan takbir kita yang kita ingin ikut Syafi'i, masa Allahu Akbar itu kita niat. Dan dalam niat ni dia ada 3 perkara yang mesti. Yang mesti ada dalam 3 perkara yang niat ni. Nombor 1, kita katakan dia mahu ada qasad. Qasad tu mana aku semayang. Kemudian yang kedua, dia mahu ada ta'arab. Ta'arab tu dia sebut fardu atau sunat. Yang 3 dia panggil ta'yin. Ta'yin pentuan. Kalau fardu apa? Fardu zuhur, fardu asar. Kan? Kalau sunat apa? Sunat tahiyatul masjid. Sunat dia punya qabliyah. Jadi makna dalam niat dalam Allahu Akbar niat tu aku semayang fardu zuhur. Cukup dikira sah niat dia. Jadi tak perlu panjang lah. Allahu Akbar cukup lah. Ya. Yang 4 rakaat mengikut imam. Itu mengikut imam ni lepas pada tu tak mau. Yang dalam Allahu Akbar sampai Akbar tu aku semayang fardu zuhur, aku semayang fardu maghrib. Itu mesti dalam Allahu Akbar.
Luang lepas pada tu ikut imam. Tak apa, parkaatkan Allah Ta'ala. Kan? Kalau kita tak kata tunai tanah Allah Ta'ala pun tak apa. Itu dalamnya. Dan dari sebab tu kita katakan dia tak banyak. Walaupun dalam niat tu dia boleh banyak. Allah perkataan Allah tu boleh banyak. Tapi yang seeloknya, kan? Kalau seeloknya kalau kita menurut eloknya tentang perkataan Allah tu 2 harakat. Allahu Akbar. Kan? Jadi makna kalau panjang pun boleh ada dalam kitab. Kalau kita tengok dalam kitab pula yang panjang sekali, dalam bahagian ini ada yang sampai boleh 10 harakat. Allah dan Allah perkataan Allah tu Allah 10 harakat. Kan? Jadi kalau hari panjang tu memang kita ada semua ada baca. Sahaja aku semayang Fardhu Aisyah 4 kan ikut imam kan Allah Ta'ala. Habis nak kena bayang. Ini lintasannya. Kan? Aku semayang Fardhu Aisyah. Kemudian kalau lepas pada tu baru itu lepas pada tu mana ikut imam. Kalau kita katakan apa nama dia tak ada dalam tak sempat dalam apa nama Allahu Akbar. Ikut imam lepas pada tu. Bahkan tunaikan Allah Ta'ala lepas pada tu. Itu dalam bagiannya. Ya. Ustaz. Ada. Niat sahaja tu macam mana Ustaz? Kena sahaja pun ada setengah kata sahaja. Ada setengah tak kata sahaja. Dia maknanya kalau ikut daripada segi apa orang katakan daripada segi bahasa dia, kita cakap kalau kita sahaja memang kita ni sengaja nak semayang. Bukan dipaksa pada. Memang kita sengaja kita nak semayang. Pasal dia perintah Allah, memang kita nak buat. Tapi kalau macam kalau kita tu kasat, yang kasat tu maknanya matlamat kita aku semayang. Maknanya kalau dalam ini makna sahaja aku semayang tu menguatkan. Dia sebagai satu menguatkan. Tapi kalau kita kata aku semayang pun boleh, sahaja aku semayang pun boleh. Ini dia tu Sholih Fardhu Asri Arba'un Raka'atin ada Allah Ta'ala. Apa nama Sholih Fardhu Maghrib salah raka'atin lillahi ta'ala. Sholih Fardhu Asya Arba'un Raka'atin lillahi ta'ala. Itu sahaja aku sembahyang Fardhu Asya. Ya. 4 rakaat. Kalau kata imam ikut imam kan Allah Ta'ala. Fardhu subuh 2 rakaat. Itu dalam paketnya. Kemudian yang ketiga takbiratul ihram. Ini dia buat satu-satu. Apa nama ni? Bila dia buat satu-satu tu makna nampak asing lah. Tapi niat dengan takbiratul ihram ni serentak sekali. Rukun kedua dan rukun ketiga sama. Bila dia takbiratul ihram, dia kena niat. Walaupun ada di kalangan ulama-ulama Syafi'i, yang ijtihadnya macam dengan Hanafi. Maknanya bila dia main suara ni tujuan dia apa dah niat dalam hati tujuan dia main suara tu dah ada, kan dia main nak sembahyang, contohnya dia main nak sembahyang, maka itu dikira sebelahnya. Ada sebahagian daripada pendapat ulama Syafi'i macam tu. Jadi bila ada banyak pendapat ulama ni, masing-masing semua kita kata kalau pendapat ulama Syafi'i pun maknanya dia ada macam tu, mana boleh ikut. Tapi kita kena tahu lah siapa dia. Macam kalau kita kata macam apa nama kita pergi ke Mekah ni, kemudian apa nama dalam masalah tawaf. Dalam masalah tawaf ni pasal campur laki-laki perempuan, kadang-kadang dia punya apa nama ni bersentuhan antara laki-laki dan perempuan. Bagi Syafi'i untuk menyentuh laki-laki perempuan memang batal.
Contoh laki-laki perempuan yang dihalalkan nikah, batai yang mayat. Bila dalam tawaf, bila batai yang mayat tu nak keluar, ke tawaf tu nak pergi ke tempat wudu, memang menjadi satu kesukaran. Kalau dulu ni ada juga kita katakan bila nak tawaf dia boleh taklid kepada imam imam Hanafi. Orang Syafi'i ya, dia boleh ikut imam Hanafi. Pasal apa? Pasal kita katakan panggil masalah taubat lah. Masalah kalau batai itu mana jadi kesukaran untuk dia nak keluar pergi nak nak ambil wudu atau semua tu, maka boleh dibolehkan dia ikut imam Hanafi. Tapi cara dia ambil itu kena ambil kena dia ambil cara imam Hanafi. Ambil wudu tu cara imam Hanafi. Kan? Dia Imam Hanafi ada beza yang sikit dengan Imam Hanafi yang Syafi'i ini. Imam Hanafi dia basuh kepala, dia basuh semua. Imam Syafi'i dia 3 helai rambut dah cukup lah. Kan? Jadi bila dia nak taklid ataupun dia nak ikut Imam Hanafi, ambil wudu tu dia kena ambil wudu ikut cara macam mana Hanafi. Dan tawaf tu juga dia kena ikut cara mana ijtihad Imam Hanafi. Okey, membentuk imam tak pakai mana. Ya. Dan bila kita tadi buat diteliti yang rupanya dalam imam mazhab Syafi'i pun ada di kalangan ulama mazhab Syafi'i yang mengatakan ya, dalam keadaan yang darurat macam tu, kalau sekiranya bersentuh lelaki dan perempuan yang tidak ada syahwat, tak pakai sembahyang, tak pakai sembahyang. Jadi bila berjumpa itu mana tak payah taklid, tak payah ikut Syafi'i yang Hanafi boleh terus pegang kepada pendapat ijtihad ulama Syafi'i. Jadi dalam tawaf tu bersentuh, nak ada lagi muka tu kan, tak ada masalah apa. Kan? Itu dia punya dari segi kedudukan lah. Ini macam kita kata macam ini hak yang takbiratul ihram dengan dia punya niat ni mana dia kembang sekali. Bila takbiratul ihram maknanya dia kena ada niat. Kan niat dalam takbiratul ihram tu niat yang bincangkan tadi 3 qasad ta'aruf saja kemayang fardu, fardu isya, tajuman fardu fardu maghrib. Ya, maknanya dah 3 bila dalam niat tu ada 3 maka sudah dikira niat itu sah. Bila niat itu sah sembahyang sah. Ya. Kemudian kalau siapa-siapa yang yang dia pergi lanjut lagi, ya, dia pergi lanjut lagi dan dia tahu mana ulama ni Hanafi ni yang yang sama dia punya ijtihad dia dengan Imam Hanafi, maka dia tak kepikir lah. Niat tu dia dah sudah niat, dikira niat. Mana dia dalam harga suara ni dia nak sembahyang apa tu sudah dikira niat. Dia ada ingatan dalam hati dia. Ya, itu sudah dikira niat. Dia masih Allahu Akbar. Kan? Jadi mana kita kena tahu siapa dia punya uang-uang di kalangan yang mazhab Hanafi yang ini mazhab Syafi'i yang dia punya ijtihad dia sama dengan Imam Hanafi. Boleh ikut. Kan? Macam ni juga macam kita baca Quran kan. Ya, baca Quran ni dia yang masyhurnya dia ada 7 qiraat. Ya, 7. Abdul masyhur ada yang sampai ke 10. Kan, tapi ada yang masyhur ni 7. Dalam 7 tu dia boleh baca ya, macam contoh macam baca-baca ni. Kan, baca-baca. Ada yang baca-baca, ada yang dikata imam-imam yang
dia punya pengambilan bacaan dia tu sudah sampai pada zaman Nabi dulu ni, ya, banyak 7 orang kepada pecahan-pecahan pada 7 tu. Ada yang baca Suratul Ladzina An'amta 'alaihim, ada baca Suratul Ladzina An'amta 'alaihim, ya. Tapi maknanya baca macam alaihim, baca macam mana pun dia berarti makna tak lain, ya, dia berarti makna tak lain. Cuma alaihim kemudian hanya alaihim. Kemudian ada yang baca Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Dia baca situ idgham mim sama mim, maknanya bunyi satu kan. Dimasukkan mim sama mim, dia jadi idgham. Kita baca Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Di situ dia dengar Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Tapi kita kena tahu siapa imam mana yang baca mana tu. Kita boleh baca. Selalu kadang kita dengar wadduha, baca wadduha. Kan? Kita boleh baca. Baca dalam yang lesap, baca semayang. Itu dinamakan bacaan bagi keras. Tapi kita kena tahu siapa ada imam mana yang baca. Kan? Sedikit maknanya adalah di khusus masalah itu bagi Quran dulu. Ada kawan saya tu mana dia bila bila baca Quran tujuh ni dalam Fatihah, dia pun dia dah boleh dah. Dia jadi imam, balik dia jadi imam, main-main. Katanya dia jadi imam main-main, tapi dia tak abang boleh, dia nak baca Quran kan? Ya? Apa yang bacaan kita baca, bacaan imam hafaz. Yang kita baca lah. Ya? Ini bila dibaca nak baca imam lain hafaznya mana? Dia baca ikut cara imam tu baca lah. Dia menjadi imam main-main. Bila dia jadi imam main, wajib maghdubi alaihim. Bila dia baca ilmu, buat doa ni pakai barakah habis. Kan, barakah. Kalau dia baca tahu tak? Lepas kita baca alaihim, baca alaihim. Ani dia imam takbir. Baca takbir lagi dia mana baca alaihim. Barakah. Patutnya dia kena beritahu dulu lah. Ya, beritahu dulu kita nak baca ni maknanya dalam banyak boleh baca. Yang dibacaan boleh imam segan-segan. Dia boleh baca sebab imam segan masuk dalam imam yang hidup. Yang yang bacaannya memang kita boleh baca, yang boleh baca. Tak apa lah. Jadi dalam dia timbul mana dialog. Sebab pun sebabnya pasal-pasal bukan tak tahu lagi dan tak boleh diberitahu. Ya. Jadi kalau tahu mana boleh. Jadi dalam hal kalau kita dalam sini pun mana begitu. Kita dalam kita nak niat pun kalau kita nak ikut macam mana hak Syafi'i, macam mana sama dengan Hanafi, dia kena tahu lah orang itu. Macam boleh ikut. Itu yang tiga. Yang ketiga saya minta ke saya pemulayan yang lebih banyak berarti insyaAllah kita akan bincangkan lagi. Kita sampaikan dulu saya rasa. Maka adalah kau pertutakan niat kalau bulan alif Allah hingga roh akbar. Kita tanggung ke penyimpanan atas. Kita belajar tentang Al-Baqarah surah Al-Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.